Jika diangkat, tubuhnya berlipat dua, seakan-akan tiada pinggang di badannya. Oktober 1981. Suasana pagi yang hening di kampung air panas Ulu Legong, Kedah dikejutkan dengan deruman enjin dari trak Volvo berkapasiti 4 tan. Trak tersebut telah dinaiki oleh 9 orang anggota dari pasukan 22 Regimen Askar Melayu Diraja. Mereka yang bertolak pada pukul 9 pagi dari kem hadapan Ulu Legong sedang dalam perjalanan ke Sungai Petani bagi tujuan pengisian semula bekalan. Tugasan mereka kali ini diselaras oleh Lance Corporal Hashim yang bertindak sebagai ketua kumpulan. Memikirkan tugasan kali ini sebagai tugasan yang santai dan bukanlah bersifat serangan, mereka langsung tidak menjangkakan ada sebarang serangan dari pengganas komunis. Sangkaan mereka ternyata meleset. Setibanya mereka di sebuah jambatan, tiba-tiba berlaku satu letupan bom yang dipercayai ditanam di sekitar jambatan tersebut. Impak dari letupan ini mengakibatkan trak tersebut terbabas ke bahu jalan. Dari atas bukit, terlihat kelibat seorang lelaki membedil satu peluru roket pemusnah kereta kebal, bazooka, ke arah mereka. Peluru bazooka yang dibedil tadi tepat menghentam bahagian depan enjin menyebabkan berlaku letupan yang besar kepada trak tersebut. Letupan tersebut mengakibatkan pemandu trak mati di tempat kejadian manakala anggota-anggota yang lain mengalami kecederaan yang parah. Anggota-anggota yang lain tercampak keluar dari trak. Masing-masing mula mencari tempat perlindungan di sekitar kawasan tersebut walaupun keadaan tubuh mereka sudah mulai lemah kerana mengalami kecederaan yang parah. Mereka cuba mengesokkan badan ke arah pokok untuk berlindung, tetapi semuanya sudah terlambat. Rupa-rupanya, kawasan di sekeliling mereka sudah lama dikepung oleh kumpulan komunis yang lengkap bersenjata dan seolah-olah tidak sabar untuk melakukan serangan. Pengganas komunis menggunakan faktor kawasan Ulu Legong yang bergunung ganang untuk bersembunyi dan melakukan serangan hendap. Dianggarkan terdapat lebih 43 orang komunis yang lengkap bersenjata sudah pun bersiap sedia mengepung kawasan tersebut. Serangan mereka kali ini diketuai sendiri oleh ketua komunis Chin Peng. Seakan-akan sudah hilang nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Tiada sedikit pun belas kasihan yang diberikan apabila melihat keadaan askar Melayu yang sudah lemah pada ketika itu. Mereka kemudian membedil ratusan peluru secara bertali arus ke arah askar Melayu yang sedang berlindung di sebalik pokok. Tembakan yang dilepaskan selama 15 minit itu kemudian berhenti. Suasana bingit dengan bunyi tembakan kemudian bertukar sepi. Melihat tiada tembakan balas dari askar Melayu, pengganas-pengganas komunis yang bersembunyi di sebalik pokok perlahan-lahan berlari turun ke arah mayat-mayat askar Melayu. Penyiksaan terhadap askar Melayu tidak berakhir di situ. Mayat askar Melayu yang lengkap berpakaian celoreng kemudian dikumpulkan. Tidak terjangkau dek akal fikiran waras manusia apabila mayat yang sudah tidak bernyawa itu kemudian diseksa secara berterusan. Mengikut apa yang diceritakan, mayat pemandu, prebek muda merdeka telah dibogirkan dan diikat di pengelap cermin trak. Telinganya telah dipotong dan dijadikan rantai menggunakan akar pokok. Kemaluannya kemudian dikerat dan dimasukkan ke dalam mulut seolah-olah seperti orang sedang menghisap cerut. Mayat kedua, Lance Corporal Hashim, ditemui dalam keadaan mendongak ke langit dengan lebih 25 butir peluru bersarang di badannya. Apa yang paling menyayat hati ketika diangkat, tubuhnya berlipat dua, seakan-akan tiada pinggang di badannya. Kepalanya hancur akibat tembakan yang bertubi-tubi dan otaknya berselerak ke merata tempat. Hidungnya kemudian dipotong dan kedua-dua matanya kemudian dikorek dan dibuang entah ke mana. Mayatnya dibogirkan dan dibiarkan terlentang di atas jalan raya. Sama seperti mayat pemandu trak, kemaluannya telah dipotong dan diletakkan di atas kiri dan kanan bahagian matanya. Mayat ketiga, Prebek Jamil, ditemui terlentang di dalam parit yang dipenuhi semak samun dengan seluarnya telah dilondehkan. Mayatnya kemudian disula dengan rantai-rantai pokok. Bahagian punggungnya hancur terkena tembakan yang bertalu-talu. Ketika jenazahnya diusung, darah masih menitis ke atas tanah. Walau bagaimanapun, ketika berlakunya serangan, dua orang anggota yang berada dalam trak sempat meloloskan diri. Prebek muda Said sempat terjun daripada tebing lalu bersembunyi di bawah bahagian cerun. Tiada apa yang dapat dilakukannya selain berdoa agar rakan-rakannya selamat.
Tanpa disedarinya, Private Syafi'i juga tercampak tidak jauh dari kedudukannya. Belakang Private Syafi'i terbakar terkena tembakan pelacak granat. Kedua-duanya hanya mampu menangis pilu melihat tubuh rakan-rakan mereka bersarang dengan peluru. Hancur luluh hati mereka mendengar rintihan anggota memanggil nama emak ketika penghujung nyawa mereka. Marah dengan serangan yang telah membunuh anggota mereka, satu operasi telah dilancarkan oleh pihak tentera bagi mengesan kedudukan Chimpeng dan kuncu-kuncunya. Malangnya, operasi mengesan mereka menemui kegagalan disebabkan oleh faktor kawasan hutan yang tebal ditambah lagi dengan banyaknya jerangkap sama telah menyukarkan lagi operasi mengesan pengganas komunis. Anggota-anggota yang terkorban dalam serangan itu adalah Lance Corporal Hashim bin Sulaiman, Private Rosli bin Mat Nayan, Private Jamil bin Mahmud, Private Jamil bin Abdul Hamid, Private Muda Mendeka bin Ismail, Private Mazlim bin Wasal dan Private Muhammad Kambali bin Sodeli. Nama-nama anggota yang terkorban telah diabadikan di Muzium Tentera di Port Dickson selain turut terpahat di Tugu Peringatan Ulu Legong. Semoga roh-roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.